Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So kita teruskan dengan kelas tutorial kita. Kita discuss untuk soalan tutorial chapter 8, question number 19. Dan hari ini kita akan habiskanlah mana yang sempat. So mana yang tidak sempat, saya akan minta untuk awak hantarlah dekat saya akan semak sendiri. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 19. So given that function piecewise diberi, find the values of P, Q and R such that fx is continuous everywhere and f of 2 is equals to P. So kita punya hint dekat sini adalah continuous everywhere. Maksudnya semua nombor yang dekat sini adalah continuous. Okay. So kalau kita buat piecewise function ini, kita buat dalam real number line. So kita ada sekejap. Q, kemudian kita ada 2. Okay, so kita tengok dekat sini, X yang kurang daripada Q, function ni adalah 2 tolak X squared minus P over X. Kemudian function di antara Q dengan 2 adalah R X tambah 6. Kemudian lebih daripada 2, function ni adalah X cube tolak P. So sekarang bila dia kata dia continuous dan kita nak cari nilai P, Q, R, kita boleh guna apa-apa sahaja test yang ada pada continuous. So kita try guna untuk yang limit kiri dengan kanan exist lah. Okay. Jadi kita buat dulu untuk limit bila X approaching Q daripada kiri. Okay. So function yang ada adalah 2 tolak X all squared minus P over X. Kemudian dia punya nilai ni mesti sama dengan limit bila approaching Q daripada kanan, iaitu functionnya R X tambah 6. Okay, bila kita dah buat macam ni, then kita ganti je nilai macam biasa di mana X tu digantikan dengan Q. So ni akan jadi 2 tolak Q squared minus P over Q sama dengan R Q plus 6. Okay, kemudian kita jadikan ini sebagai equation yang pertama. Okay, sebab kita pun tak tahu nilai P apa, nilai Q apa, nilai R apa. Okay, so now kita pergi kepada seterusnya. Mungkin kita boleh buat di mana 2 daripada kiri, functionnya R X tambah 6, sama je dengan limit bila 2 daripada kanan. Sebab dia exist kan. Jadi, kita ganti nilai macam biasa di mana X tu ganti dengan 2. So, ni akan jadi 2 cube tolak P. So, kita akan ada 8R sama dengan 8 tolak P. So, ini equation yang kedua lah sebab kita tak tahu nilai R dan nilai P. Okay, kemudian kita juga diberi F of 2 sama dengan P. Jadi kita boleh guna inilah definition ini di mana kita tahu dia define kan. So F of 2 sama dengan P. Dan nilai define ini sama je dengan nilai limit sebab dia continuous kan. So maksudnya kalau saya buat limit when X approaching 2, dia punya nilai ni mesti sama dengan F of 2. Okay, cumanya kita tak tahu nilai limit Fx Sx approaching 2. Jadi yang kita tahu adalah 2 daripada kiri dan 2 daripada kanan. Okay, so nilai dia tetap sama lah. Okay, jadi kita boleh pilih je mana-mana, 2 daripada kiri ataupun 2 daripada kanan, mana-mana sahaja untuk kita gantikan di sini sebab nilai dia sama. So saya ambil lah yang sebelah kanan, limit when X approaching 2 daripada kanan. So sama dengan F of 2 which is P lah. Okay, kemudian ganti nilai macam biasa, so kita ada 2 cube minus P equals to P. So 8 tolak P sama dengan P. So 8 sama dengan 2P. Kemudian P sama dengan 4. So kita akan dapat nilai yang pertama lah. Okay, kemudian kita gantikan P sama dengan 4 ni ke dalam function yang kedua. So kita ada 8R sama dengan 8 tolak 4. So 8R sama dengan 4. So R sama dengan 1/2. Okay, then kita gantikan R dan P ke dalam equation yang pertama untuk dapatkan nilai Q. So ini kita akan jadi 2 tolak Q squared minus P adalah 4. Q, okay, R adalah 1/2. Q tambah 6. Okay, kemudian factor simplified lah, yang expand lah dia punya kuadratik ni. So dia akan jadi apa? 4 tolak 4Q tambah Q squared tolak 4 over Q sama dengan 1/2 Q tambah 3. Kemudian Q yang kat bawah ni kita bawa pergi sebelah, so dia jadi darab. So ni akan jadi 4 tolak 4 mati. So negatif 4Q tambah Q squared
sama dengan 1/2 Q squared tambah 3Q. Okey, kemudian maafkan saya, ni squared 1/2Q squared tolak dengan Q squared, maksudnya 1/2 ni bawa pergi sebelah jadi negatif kan. So dia bawa pergi sebelah kiri, so 1 tolak 1/2, so we got 1/2Q squared lah. Okey, kemudian 3Q ni bawa sebelah kiri, so negatif 4 tolak 3, so kita akan dapat 7Q, negatif 7Q. Okay, dan kita factorizekan, so kita akan dapat 1/2Q tolak 7 sama dengan 0. So Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 14. Okay, so dekat sini kita kena tengok balik, dia cakap Q ni di antara, X ni di antara Q dan 2. Maksudnya 14 ni tak mungkin lah. Jadi kita boleh cakapkan Q equals to 0 since X is between Q and 2. Okay, so kita tak boleh lah ambil Q sama dengan 14. Okay, so itu sahajalah untuk jawab soalan nombor 19. Okay, ada soalan di sini? Okay, so saya teruskan. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan nombor 20. The function f defined on the set of real number is given by fx piecewise function, di mana a is constant. So find the values of a such that fx is continuous and fx is not continuous. Okay, so dia suruh cari nilai a bila dia continuous pada x sama dengan negatif 2, dan juga cari nilai a kalau dia tak continuous pada x sama dengan negatif 2. So macam biasa, kalau kita ada piecewise function, kita buat je dulu real number line kita. Kemudian kita tengok apa nombor yang ada, negatif 2. So sini negatif 2. So kanan negatif 2, functionnya 3 tolak square root x squared tambah 5 over x tambah 2. Kiri negatif 2 adalah ax tolak 1. So dia kata dia continuous pada x sama dengan negatif 2, dia nak cari nilai a sahaja. So kita boleh apply macam tadi, di mana limit dia daripada kiri mesti sama, iaitu ax tolak 1, mesti sama dengan limit dia bila dia daripada kanan, iaitu functionnya 3 tolak square root x squared tambah 5 over x tambah 2. Okey, kemudian kita ganti je nilai macam biasa. So kita dapat negatif 2a tolak 1. So yang ni kita ganti nilai, negatif 2 masuk ke dalam ini, kita akan dapat 4 tambah 5, 9, square root 9, 3. So 3 tolak 3 which is 0 over 0. So bila kita dapat 0 over 0 sahaja, kita kena darab conjugate sebab kita ada set. So darab conjugate. Jadi dekat sini kita kena simplify ini dahululah. Mana 3 tolak square root x squared tambah 5, darab dengan conjugate dia 3 tambah square root x squared tambah 5. Ni over x tambah 2 ya. Okay, kemudian yang menyebabkan kita darab conjugate ke atas, jadi expand yang atas sahaja, yang kat bawah ni salin balik. So ni akan jadi 3 darab 3 which is 9. Negative square root darab positive square root, so we got negative. Square root tu mansuh sebab nilai dalam dia sama, so kita akan dapat x squared tambah 5. Kemudian yang ini x tambah 2 ni salin je balik. 3 tambah square root x squared tambah 5 ni pun salin je. Okay, lepas tu kita simplify, di mana 9 tolak 5 sama dengan 4. 4 tolak x squared. Okay, kemudian kita factorizekan 4 tolak x squared. So kita akan dapat 2 tolak x darab 2 tambah x over x tambah 2, 3 tambah square root x squared tambah 5. Okay, dan kita nampak yang ini dengan yang ini boleh cancel out. Okay, jadi kita akan left dekat sini adalah 2 tolak x over 3 tambah square root x squared tambah 5. Okay, kemudian kita ganti nilai macam biasa. So ni akan jadi 2 tolak negatif 2 over 3 tambah square root negatif 2 squared tambah 5. So dekat bawah kita akan dapat square root of 9 which is 3, 3 plus 3 which is 6. Kat atas kita dapat 4 lah, so 4 per 6 which is 2 per 3. Okay, then kita boleh comparekan dengan negatif 2a tolak 1 untuk dapatkan nilai a.
So ni negative 1 bawa pergi sebelah, so dia jadi tambah 1. So 2/3 tambah 1, so kita dapat 5/3. So ni bahagi dengan negative 2, so kita akan dapat negative 5/6. Okay, so itu adalah nilai A lah kalau dia continuous. Sekarang untuk menjawab soalan B, cari nilai A kalau dia tak continuous pada X sama dengan negative 2. So kita tahu kalau A sama dengan negative 5/6, dia continuous. Jadi kalau dia tak continuous, maksudnya A tak boleh sama dengan negative 5/6. So untuk B tu jawapan dia terus je direct, A tak boleh sama dengan negative 5/6. Ataupun awak boleh buat A boleh jadi apa-apa kecuali negative 5/6. Okay, ataupun awak boleh je lah buat daripada A ni adalah negative infinity ke negative 5/6, dunia negative 5/6 ke infinity. Boleh je, macam mana cara tulisan pun tak ada masalah. Okay, tapi yang pentingnya dekat sini A boleh jadi apa-apa nilai kecuali negative 5/6. Jadi cara tulisan dia kita tulis macam ni sajalah. Okay, ada soalan di sini? Okay, so kita teruskan kepada soalan yang 21. The function f is defined by f of x adalah piecewise function. So find the values of a and b if fx is continuous at x equals to half. Okay, so macam tadi juga bila kita ada piecewise function, kita buat dulu real number line dan kita tengok hanya ada satu nombor saja iaitu 1/2. Okay, jadi kita buat real number line. So dia akan jadi macam ni lah. 1/2. Okay. Kemudian kurang daripada 1/2, functionnya A tolak 2x. Okay, lebih daripada 1/2 modulus 1 tambah bx. Exact 1/2 nilainya 4. Okay, jadi kita tahu dia continuous pada 1/2. Kita hanya nak cari nilai A sahaja dan B. So kita boleh apply mana-mana sahaja continuity test untuk kita cari constant tersebut. So katalah saya buat limit when x approaching 1/2 daripada kiri. Okay, so 1/2 daripada kiri, function yang terlibat adalah A tolak 2x. So ganti nilai macam biasa. So kita akan dapat A tolak 1. Okay, kemudian kita buat pula untuk limit when x approaching 1/2 daripada kanan. Function yang terlibat adalah modulus 1 tambah bx. Okay, so untuk modulus 1 tambah bx ni kita kena consider dua case lah, di mana dia mungkinlah positif 1 tambah bx ataupun negatif 1 tambah bx. Sekarang ni kita tak tahu dia ni positif ataupun negatif. Okay, kenapa? Bila kita buat modulus 1 tambah bx, kita akan jadikan dia jadi macam ni. 1 tambah bx bila 1 tambah bx ni lebih daripada kosong, ataupun negatif 1 tambah bx bila 1 tambah bx ni less than 0. So sekarang ni kita pun tak tahu nilai B tu apa. Kalau kita tahu nilai B tu, kita tahulah dia duduk di kawasan mana, di kawasan positif ke ataupun kawasan negatif. So sekarang ni since kita tak tahu, jadi kita kena consider dua-dua case. Okay, so maksudnya saya kena carilah limit when x approaching 1/2 daripada kanan, either dia positif 1 tambah bx ataupun limit when x approaching 1/2 daripada kanan, negatif 1 tambah bx. So saya kena consider dua-dua case. Okay, so itu adalah function dia lah. Okay, so sekarang ini kita boleh je compare kan 1/2 daripada kiri sama je dengan nilai dia 1/2 daripada kanan. Tetapi bila kita compare kan, kita akan dapat unknown jugalah. Okay, jadi paling senangnya adalah kita try guna test yang ketiga di mana limit dia, nilai limit bila approaching 1/2, nilai dia mesti sama dengan F 1/2. Okay, so nilai limit ni walaupun kita tak tahu, tapi kita tahu kiri dia nilai dia mesti sama, kanan dia pun nilai dia mesti sama. Okay, jadi kita boleh buat compare yang mengatakan this one, kita comparekan je dengan 1/2 kiri sebab nilai dia sama je kan. Okay, kita comparekan yang ini dengan F 1/2. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. So limit when x approaching 1/2 daripada kiri, A tolak 2x, kita comparekan dengan F 1/2. So tadi kita dah cari di mana A tolak 1, so F 1/2 sama dengan 4. So now kita akan dapat terus direct saja A sama dengan 5. Okay, dan kita buat juga untuk x approaching 1/2 daripada kanan.
di mana dia adalah positif 1 tambah Bx which is sama dengan F1/2. So ni kita cari saya dapat 1/2, 1 tambah B/2. So F1/2 sama dengan 4. So kita simplify, 4 tolak 1, 3. So B sama dengan 6. Okay, kemudian kita buat pula untuk 1 tambah Bx di mana limit when x approaching 1/2 daripada kanan sama dengan maafkan saya. Ini kita comparekan dengan negatif pula. Negatif 1 tambah Bx sama je dengan F1/2. So yang ini negatif 1 plus B/2. F1/2 sama dengan 4. Jadi B/2 sama dengan 5. So B sama dengan 10. No. Ni negatif So this one is negative. No. Salah. Sekejap. Negative 4. So 1 plus B/2 sama dengan negative 4. So, kita ada negatif kan? Negatif 1 plus B/2. Okay. Kemudian B/2 negative 4. 1 bawa ke sebelah jadi negatif. So negative 4 minus 1 is negative 5. So B sama dengan negative 10. Okay. So itu adalah teknik dia lah untuk kita jawab soalan nombor 21. Okay, so awak kena ingatlah bila limit dia exist, kiri dengan kanan dia tu nilai dia sama sahaja. Jadi kita comparekan lah nilai yang kiri, kita compare saja dengan F1/2. Okay, nilai yang kanan pun kita comparekan dengan F1/2. Cuma nilai yang kanan ni sebab dia function dia modular, so kita kena consider dua case. Case positif dan juga case negatif. Okay, sebab kita pun tak tahu B kita tu adalah apa. Dia dua-dua acceptable. Dan dia pun tak bagi syarat pun. Jadi kita pun kena consider dua-dua case lah, either dia positif ataupun negatif. So untuk function yang dia positif, B dia adalah sama dengan negative 10. Kalau untuk function yang negatif, B dia akan jadi sama dengan 6. Salah, terbalik. Kalau dia positif, B dia sama dengan 6. Kalau dia negatif, B dia sama dengan negatif 10. Okay, ada soalan di sini? Okay, so kita pergi kepada soalan pasir. Alright, kita dah habis soalan tutorial chapter 8. So esok kita akan masuk chapter 9. Jadi tengok pada tutorial chapter 9 lah. Okay, so for your information untuk tutorial chapter 9, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 awak dah pun buat dia, di mana saya bagi dia homework which is awak dah hantar dah kepada saya. So this one saya akan check sendirilah. Okay, so kita akan continue dengan soalan nombor 3 sampailah 5 dan seterusnya lah. So itu untuk tomorrow. Jadi kalau awak sempat, awak try lah jawab dulu soalan differentiation ni lah 3 sampai seterusnya. Mana yang awak mampu buat. Okay, kita akan discuss satu-satulah. Okay, itu adalah untuk chapter 9. So untuk chapter 8 sebenarnya kita dah habis dah tutorial. Cumanya since kita ada masa lebih lagi, so saya nak discuss dulu soalan pasir. Okay, so boleh ke kalau saya minta kamu semua untuk jawab soalan nombor 2A dan saya bagi masa dekat awak 5 minit. Bila awak dah siap, awak hantar sahaja jawapan awak di di Telegram dan saya akan pick randomly untuk kita check jawapan bersama-sama. Jelas ke arahan saya? Okay, good. So sekarang jawablah soalan ini. Saya bagi masa 5 minit. You may start now. Dah siap, letak je terus dalam Telegram.
Okay, dah siap boleh hantar Saya pick randomly nanti. Okay, saya ambil ni siapa Joji Joji saya ambil awak punya Okay, madam. Okay, so yang lain boleh semak bersama-sama. Okay, so ini adalah style untuk tanda dalam exam lah, apa yang markah kita akan dapat. Okay. Jadi untuk soalan jenis ini dia memang either 4 markah ataupun paling kurang pun 3 lah. Tapi dia boleh jadi 4 je lah paling max, banyak. Something like that lah. Okay, so kalau biasa untuk 4 markah, cara pemarkahan yang pertama confirm ini boleh dapat apabila awak gantikan yang ini jadi negative X sebab dia approaching negative infinity. Okay, so dia mesti ada negative X dekat sini lah. Okay, ataupun kalau awak buat cara yang macam lain pun, still kena ada negative X. Okay, so this one boleh dapat 1 markah. Siapa yang buat yang ni dapat markah lah. Okay, kemudian awak divide by highest degree denominator. Tak kisah teknik macam mana pun, tapi awak buat divide by highest degree denominator, awak tetap dapat 1 markah. Kemudian awak substitute nilai 1 markah yang betul tau. Okay. Yang mana kalau ada over X dia akan dapat kosong. So yang substitute nilai yang tu betul 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. So ini juga samalah dengan soalan countdown pada soalan countdown nombor 29, soalan A. Okay, jadi kalau awak tak reti, at least boleh tengok daripada sini. So kita kalau dia approaching positive infinity, so yang ini dia akan jadi positive X. Yang ni yang kita akan jadi positive X. Kalau dia approaching negative infinity, so yang ni akan jadi negative X. Okay, so inilah pemarkahan dia. Ada soalan? Tak ada Okay, good. So ingat benda ni hanya berlaku bila dia approaching infinity sahaja. Okay, ya. Madam, saya nak tanya soalan. Ya, Syak. Macam mana dia dapat negatif tu, Madam? Kenapa dia dapat negatif? Sebab dekat sini ada negatif. Macam mana? Macam mana dia boleh dapat negatif? Okay, so sebenarnya dia asal ni boleh tukar jadi negatif X kerana kita kan dah faktoriskan daripada sini. Kita faktoriskan X kuasa 2 keluar, so dia akan jadi 4 tolak 3 per X kuasa 2, which is apa yang Joji buat ni lah. Okay, so daripada sini kita nampak dia adalah bersamaan dengan 3X tambah 2 bahagi square root X squared square root 4 tolak 3 per X squared. Kita apply properties of set. Okay, so square root of X squared ini dia sama je dengan modulus X. Ini kita dah belajar masa chapter 2 topik absolute value. Okay, so bila kita ada modulus, kita kan kena consider 2 case. Either dia positive X ataupun negative X. So dia positive X kalau dia approaching positive infinity. Dia adalah negative X kalau dia approaching negative infinity. Sebab itulah dekat sini kita kena gantikan dia dengan negative X. Okay, jelas ke Syab? Ya, jelas Madam, faham.
Faham Okay, so sebab itu kita dapat negatif Okay. Alright, good. So mulai sekarang belajar benda ni sebab ini memang soalan confirm lah masuk keluar dekat dalam exam, terutama sekali dalam part A. Ini memang soalan part A lah. Jadi at least awak boleh jawab soalan ini. Okay, jom kita pergi kepada soalan 2B. So saya bagi masa kepada awak 7 minit untuk awak siapkan soalan B. Dah siap, letak je dekat dalam group. Saya akan pick randomly. Alright, so kita ambil Liza punya jawapan. Ni bukan, ni tadi punya lah Liza. Mana jawapan yang tadi? Belum siap lagi Belum. Tak apa, saya tunggu lagi.
Kita tengok Aisyah punya. Saya boleh edit di sini punya betul tak? Ya, saya boleh edit di sini. Okay, so kita tengok pada soalan 2B ni. Okay, given fx equals to ax plus 3 when x greater than 5, 8 when x equals to 5, and x squared plus bx minus 2a when x less than 5. Find a and b such that the function is continuous for all x. So dekat sini Aisyah buat, okay, dia buat limit when x approaching 5 from right, iaitu ax tambah 3. Okay, betul. Sama je dengan limit x. Oh, okay, okay. Okay, dia bukan sama dengan limit x tu, Aisyah. Cara tulisan salah. Dia bukan sama dengan tu, tetapi dia jadi macam ni, Aisyah. Dia akan sama dengan f of 5, which is sama dengan 8. Okay, so cara tulisan tak boleh salah. Kalau salah nanti dia akan jadi salah semua. Okay, so dia bukan sama dengan limit x approaching 5, which is sama dengan 8. No, dia adalah sama dengan f of 5. Okay, so nanti betulkan di sini . Okay, so cara pemakahan dia adalah, okay, kita tengok dekat sini. First kali adalah awak guna mana-mana sahaja continuity test untuk awak cari nilai A dan B. Okay, so mana-mana, tak kisah pun, either awak nak comparekan 5 daripada kanan, AX tambah 3 ni. Macam mana saya nak buat? Tak ada pula highlighter. Macam either awak nak buat macam ni, ataupun awak nak comparekan dia macam ni. Mana-mana sahaja, okay. So saya akan bagi awak 1 markah dekat situ. Okay, so this one adalah 1 markah lah. So awak bagi 1 markah pada diri awak kalau awak nak compare mana-mana. So this one is 1 mark. Okay. Kemudian awak dapatkan equation. Okay, bila awak comparekan betul, awak akan dapatkan equation. So at least 2 equation lah. Okay, so dekat sini walaupun Aisyah dia ada salah dekat part tulisan di sini, tetapi kita bukannya ignore, tapi kita boleh lah untuk macam tak ambil yang tu untuk tanda ambil yang lain. Sebab Aisyah dia buat kat tempat lain juga kan. Okay, jadi sebenarnya kat sini kiranya macam markah yang macam tak apalah, tak nampak, babat tak nampak, macam tu. Okay, sebab markah pertama dia memang adalah guna mana-mana continuity test. Okay, awak akan dapat 1 markah. So saya ambil yang betul, which is 1 markah. Okay, lepas tu saya dapat equation. So bila saya dapat equation ni, saya akan dapat equation 2 ni kan. So either one lah, salah satu saya akan dapat 1 markah. Okay, awak akan dapat 1 equation. Okay, lepas daripada itu, saya solve simultaneous equation. Tak kisahlah kat part mana yang awak solve simultaneous equation, awak akan dapat 1 markah. Ni solve simultaneous equation. Yang ini dapat equation. Okay, so awak dapat B sama dengan negatif 3, jawapan 1, dan A sama dengan 1, jawapan yang kedua. 1 markah, 1 markah. So di sini kita akan dapat 5 out of 5 lah. Okay, semua orang nampak ke apa yang kita buat ni? Faham ke? Okay, so ingatlah kalau nak jawab jenis soalan macam ni dekat dalam exam nanti, pastikan awak punya tulisan limit tu mesti betul. Okay, buat comparing, mesti betul tulisannya. Okay, lepas tu daripada hasil comparing ini, awak akan dapat 1 equation. Lepas tu simultaneous equation. Kemudian awak dapat nilai dia. Okay. So kita pergi kepada, kalau tak ada apa-apa soalan, so kita pergi kepada soalan nombor, alah, saya kenapa saya save to 5? Okay, so kita pergi kepada soalan C. So saya bagi masa kepada awak 7 minit untuk awak siapkan ni. Soalan C.
Okay, ada siapa yang dah siap? Kita tengok Eliza punya lah, boleh ke? Okay, so kalau kita tengok pada Eliza punya jawapan, okay, so first dekat sini dia suruh cari vertical dengan horizontal asymptote kan? Dan dia cuma nak cari vertical dengan horizontal. Okay, so first apa yang Eliza buat, okay, kita buat dulu x minus 4 times x plus 2 sama dengan kosong dulu, di mana x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2, dan kita akan buat infinite limit. Okay, so gantikan saja 4 masuk ke dalam x tambah 1, so kita akan dapat 5 per kosong. So which is this one, ini sebenarnya dapat 1 markah. Ni 1 markah. Okay. Buruknya tulisan ni. Yep. 1 markah. Kemudian kita akan dapat negative infinity. Okay, so basically-nya this work akan dapat 1 markah. Okay. Ni 1 markah macam tu. Macam mana saya nak buat ni tulisan ni? Panjang sangat. Okay, ni lah. Ini okay, 1 markah. Okay. Lepas tu 4 daripada kanan sama juga, dia dapat 5 per kosong positif. Saya nampak je ada benda macam ni dan jawapan dia adalah positif infinity, so saya akan bagi 1 markah. Okay. Kemudian daripada negatif 2 daripada kiri, kita akan dapat negatif 1 over 0 positif, di mana dapat negatif infinity. Okay. Lepas tu untuk negatif 2 daripada kanan, kita dapat negatif 1 over 0 negatif, which is negatif dapat positif. Okay. So basically-nya untuk this one, all these thing, awak akan dapat 2 markah kalau betul. Okay, so yang mana memang dia akan tengok dekat sini adalah constant over 0, dan kita nak tengok ini dan kita nak tengok ini. As a whole dia akan dapat 1 markah. Okay, ini jalan kerja lah maksudnya. Okay, lepas tu awak dapat ni infinity, itu 1 markah. Okay, then awak buat conclusion yang mengatakan x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2 adalah vertical asymptote, 1 markah. So total adalah 3 markah untuk vertical asymptote. Okay, sebab dia teknik yang berulang je, sebab itulah 1 markah hanyalah tengok pada di sini. Okay, lepas itu 1 markah adalah di sini dan 1 markah lagi adalah markah conclusion. Okay, kemudian untuk horizontal asymptote, dia mesti limit at infinity dahulu. So ni akan dapat 1 markah, divide by highest degree denominator, kemudian awak akan dapat sama dengan kosong, 1 markah. Tak kisahlah untuk negative infinity pun dia apply benda yang sama kan, jadi dia considered sebagai 1 markah lah dekat situ. Maksudnya ini tak kisahlah positif atau negatif infinity, mana-mana satu awak buat, awak akan dapat 1 markah. Okay. Kemudian divide by highest degree denominator akan dapat 1 markah, which is sama dengan kosong. Okay, dia mesti sama dengan kosong. Okay, lepas tu conclusion, y equals to 0 is the horizontal asymptote, 1 markah. So total untuk this question adalah 6 markah. Okay, ada soalan tak di sini? Okay, walaupun awak cakap kan markah dia tak banyak bagi kat semua pun, tetapi awak kena buat semua ni, barulah awak boleh dapat markah yang ini.
Okay, sebab kadang-kadang markah ini dia mesti macam meliputi kesemuanya, macam itulah. Kadang-kadang dia bagi salah satu saja. So dia tak tentu, dia depends kepada pemarkahan ketika itu. So jadi awak buat je apa yang, bila dalam exam buat je apa yang awak dah belajar, cara tulisan jawapan yang betul. So ini adalah cara tulisan jawapan yang sangat betul lah, which is good for Eliza. Praktis lah benda ni sebab soalan ni confirm keluar. Saya boleh bagi tahu lah untuk chapter 8 soalan-soalan ini memang soalan yang memang dia soalan yang confirm keluar lah. Yang berbeza dekat sini function saja. Tapi dia confirm keluar teknik ni. So sekarang awak kena hafal je lah kalau awak betul-betul tak tahu. Okay. At least awak dapat markah. Okay. Saya sudahkan kelas kita pada hari ini. Cumanya saya nak bagi pesanan. Saya nak bagi sedikit ni. Sekejap. Boleh ke kalau esok